Sebelum kita mengupas berkaitan dengan zaman Renaissance, mari kita lihat di sebalik maksud Renaissance. Ia membawa maksud kelahiran semula yang berasal dari perkataan Renascimento dalam bahasa Itali. Renaissance juga merujuk kepada penghargaan yang telah disumbangkan oleh tokoh-tokoh tamadun Rom dan Yunani dari segi ilmu pengetahuan. Ia juga merupakan kebangkitan semula dalam pembelajaran sastra Romawi dan Yunani di Eropah. Selain itu, ia merupakan kebangkitan permulaan bagi zaman moden atau dikenali sebagai masa peralihan yang ditandai kerana berlakunya beberapa kejadian dalam bidang pemikiran. Beralih kepada latar belakang secara ringkas, zaman Renaissance ini merupakan zaman pertengahan pada abad yang ke-14 sehingga abad ke-17. Banyak perubahan telah berlaku pada zaman ini. Antaranya berlaku tentangan terhadap reformasi gereja. Terdapat 3 ciri utama yang boleh kita lihat iaitu individualism, humanism dan kebebasan dari agama. Zaman Renaissance, manusia sudah bijak menggunakan akal fikiran secara rasional dan mampu memahaskan ilmu pengetahuan. Orang barat mula berangsur-angsur melepaskan diri dari dibelenggu dengan kekuasaan gereja sahaja. Mereka dapat kebebasan untuk berfikir dengan lebih luas dalam perkembangan ilmu. Ketika itu, ilmu pengetahuan semakin maju dan telah menjadikan zaman ini berkembang dalam bidang pengetahuan seperti astronomi, seni muzik dan juga sastra. Sebab-sebab kelahiran zaman Renaissance. Pertama, kemajuan Islam sebagai sebuah kuasa yang besar. Kehadiran Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW telah memupuk nilai kesedaran menuntut ilmu yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Ini kerana ajaran Islam dan dakwah baginda berlandaskan wahyu dan Al-Quran yang wajar mewujudkan persekitaran yang aman dan maju. Seterusnya, penyebaran agama Islam telah meluas dengan jayanya dari semasa ke semasa. Sepanyol juga dikenali sebagai negara yang bernaung di bawah takbir agama Islam dan berjaya memperluaskan lagi ajaran Islam sehingga menyebabkan ramai penduduk Eropah dan Itali berhijrah ke sana untuk menuntut ilmu daripada orang Islam. Dalam masa yang sama, peranan pihak gereja dalam membentuk masyarakat. Pihak gereja tidak mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dan tidak menjadikan Islam sebagai agama. Mereka terlalu berkeras ke atas masyarakat seperti kongkongan dan hak penindasan kebebasan individu, ekonomi dan aliran agama. Oleh itu, masyarakat di kawasan itu menginginkan perubahan dan kebebasan kerana bosan dengan kongkongan pihak gereja. Zaman kegemilangan Renaissance. Zaman ini merupakan zaman di mana manusia menggunakan keupayaannya untuk berfikir. Ini kerana mereka berkeperluan untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Fasa ini juga dikenali sebagai humanisme. Francesco Petrarch merupakan tokoh yang mengekspresikan humanisme dengan memuji karya klasik dan puisi lama, di mana beliau menyeru masyarakat untuk membuat kajian terhadap karya-karya klasik serta membaik pulih bahasa Latin sedia ada pada zaman tersebut. Pada zaman ini juga, wujudnya bandar-bandar besar yang mula menjadi titik permulaan kemajuan masa depan. Antaranya Venice, Genoa, Florence, Rome dan Milan. Fungsi kewujudan bandar-bandar ini adalah untuk kerja-kerja berdagang bagi menaikkan ekonomi negara Itali. Bandar-bandar ini terpilih kerana kawasan mereka yang dikelilingi dengan Laut Mediterranean. Dengan datangnya pedagang asing, maka pertembungan dari segi budaya, bahasa dan agama pun berlaku. Dalam masa yang sama, pedagang kaya diberi gelaran patron dan kesannya meningkatkan para cendekiawan dan seniman yang tertarik untuk bermusafir ke Itali. Seterusnya, kegagalan daerah Rom dalam konsep berdagang. Hal ini berlaku kerana pihak gereja menolak para cendekiawan bidang sains dan matematik kerana khawatir mereka akan mencabar pemikiran yang dibawa oleh pihak gereja. Para cendekiawan menekankan kaedah pemerhatian dalam penggunaan akal dan logik terhadap fenomena alam, manakala ahli gereja pula mengutamakan bidang tradisional. Wujudnya perselisihan faham antara Galileo Galilei mengakibatkan beliau hampir dibakar oleh pihak gereja kerana menentang kefahaman gereja secara terang-terangan. Galileo Galilei menyatakan bahawa matahari merupakan pusat alam, manakala pihak gereja menyatakan bahawa bumi merupakan pusat alam. Oleh itu, gereja melahirkan kegiatan seni dan seni lukis semata-mata. Dengan ini, berlaku kemunculan pengukir dan pelukis terkenal iaitu Leonardo da Vinci, Raphael dan Michelangelo. Mereka ditugaskan untuk mencantikkan gereja dan katedral di Rom.
apabila para seniman menjalankan kegiatan secara individu, jadi berlakulah fenomena individualism yang terlahirnya konsep pendidikan. Ini kerana kemahiran individu diambil kira dari aspek kemampuan intelek dan ketahanan fizikal dalam melaksanakan tugas secara individu. Secara tidak langsung, lahirlah tokoh intelektual seperti Thomas More, Francis Bacon dan William Shakespeare. Zaman Renaissance telah banyak merubah manusia pada abadnya. Kesan ini didorong oleh semangat inquiry yang tinggi. Banyak bidang yang telah berkembang dengan pesatnya. Antaranya ialah bidang seni lukis, seni ukir, politik, persuratan, ekonomi dan sosial. Perubahan yang berlaku dalam bidang politik ialah munculnya satu monarki baru. Monarki baru yang dimaksudkan adalah berasaskan kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. Sistem ini bertambah kuat dengan amalan pembayaran cukai kepada pusat pentadbiran. Apabila pentadbiran berjalan lancar dan kuasa raja dipulihkan, dengan automatiknya kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan dapat dikurangkan. Monarki baru ini dapat dilihat di negara-negara seperti Portugal, Kastil dan Sepanyol. England, Belanda dan juga Perancis juga mengadakan kewujudan yang sama. Selain itu, kegiatan ekonomi juga berubah pada zaman ini. Kegiatan sara diri yang diusahakan selama ini kian pupus. Peristiwa ini berlaku kerana perdagangan tempatan dan antarabangsa berkembang dengan maju. Mereka juga telah menjajah suatu kawasan untuk dijadikan tempat mendapatkan bekalan makanan, terutamanya dari segi rempah ratus. Kemajuan perdagangan ini telah mencetuskan penjelajahan dan penerokaan oleh orang-orang Eropah. Kemajuan dalam bidang matematik, geografi, kartografi dan astronomi turut berkembang seiring dengannya. Penekanan dalam keobjektifan dan eksperimen pula telah mengakibatkan perkembangan dalam bidang biologi, fizik, kimia dan juga perubatan. Dari sudut sosial pula, kesan yang dapat dilihat di zaman ini adalah perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia. Manusia pada zaman ini dapat menzahirkan emosi mereka dengan baik dan ianya diluahkan melalui muzik, lukisan dan juga ukiran. Selain itu, masyarakat juga lebih menekankan pendidikan dalam aspek pemikiran, logik, saintifik, falsafah dan juga metafizik. Tokoh-tokoh zaman Renaissance pada zaman ini terdapat pelbagai bidang dan terdiri daripada pelbagai tokoh. Bidang yang pertama ialah kesusasteraan. Tokoh yang pertama dalam bidang ini ialah Francisco Petrarch. Beliau dilahirkan pada tahun 1304 dan telah meninggal dunia pada tahun 1374. Beliau amat meminati ilmu sehingga tertubuhnya perpustakaan milik beliau sendiri. Perpustakaan ini mengandungi koleksi agung karya tamadun daripada Rom dan juga Yunani. Ianya telah diterjemahkan oleh cendekiawan Islam dan juga padri-padri Katolik. Setelah beliau membaca karya-karya tersebut, beliau mendapati terdapatnya pencanggahan dalam bahasa. Dengan itu, penyelesaian yang diambil oleh tokoh ini ialah dengan memerhati perkara yang telah berlaku dan mengambil keputusan untuk menulis kejadian tersebut. Kaedah ini telah mewujudkan sistem pemerhatian dalam penilaian atau penulisan. Tokoh kedua dalam bidang kesusasteraan ialah Dante Alighieri. Beliau telah dilahirkan di ibu kota Florence pada tahun 1265. Di samping menjadi seorang pemuisi yang terkenal, beliau juga merupakan seorang saintis dan juga seorang yang terpelajar. Hasil beliau yang terbaik ialah Divine Comedy yang mengisahkan tentang perjalanan melalui syurga dan juga neraka. Beliau meninggal dunia pada tahun 1321. Tokoh yang ketiga dalam bidang kesusasteraan ialah Giovanni Boccaccio. Beliau telah dilahirkan di Florence pada tahun 1313.
Beliau merupakan seorang daripada penulis Itali yang terawal yang dipengaruhi oleh karya klasik Yunani. Buku beliau yang terkenal ialah Decameron, yang mengumpulkan pelbagai kisah yang menarik. Beliau meninggal dunia pada tahun 1375. Selain daripada tokoh dalam bidang kesusasteraan, terdapat juga tokoh dalam bidang fikir, iaitu Niccolo Machiavelli. Beliau dilahirkan pada tahun 1456 dan telah meninggal dunia pada tahun 1527. Beliau telah mengarang sebuah buku yang terkenal sehingga ke hari ini, iaitu The Prince. Di dalam bukunya, beliau menyarankan bahawa pemerintah mempunyai kuasa yang mutlak dan rakyat seharusnya takut kepada pemerintah. Dan rakyat seharusnya memberikan sepenuh kesetiaan kepada raja dan negara, dan kemudiannya barulah kepada gereja Katolik. Selain daripada tokoh-tokoh dalam bidang-bidang yang telah dibincangkan, terdapat juga tokoh dalam bidang seni, iaitu Leonardo da Vinci. Beliau merupakan seorang manusia contoh pada zaman Renaissance. Beliau juga telah dilahirkan pada tahun 1452. Beliau merupakan seorang yang versatile, iaitu beliau merupakan seorang yang menguasai kesemua bidang ilmu, antaranya ialah ilmu seni bina, seni lukis, seni ukir, kejuruteraan, botani, falsafah, geografi serta perang dan ketenteraan. Antara sumbangan beliau yang terkenal ialah dengan melukis potret Mona Lisa dan anatomi manusia. Tokoh dalam bidang seni yang kedua ialah Raphael. Nama sebenar beliau ialah Sanzio Raphael. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1483. Beliau merupakan salah seorang pelukis yang berbakat besar pada zaman Renaissance. Antara karya yang terbaik dan juga terkenal ialah lukisan Madonna, di mana lukisan ini terletak di dalam Sistine Chapel di Rome. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1520 dan telah banyak menghasilkan karya-karya yang menarik. Tokoh yang terakhir dalam bidang seni ialah Michelangelo. Michelangelo merupakan seorang pelukis yang berasal dari Florence yang tidak kurang hebatnya serta bagus dalam semua bidang. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1475. Beliau merupakan seorang pengukir, arkitek, pemuisi dan seorang jurutera. Karya pertama beliau ialah The Last Judgment, merupakan sebuah lukisan yang telah dilukis di siling Sistine Chapel di Rome. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1564. Perubahan yang telah berlaku dalam politik pada zaman Renaissance ialah munculnya satu monarki baru. Monarki baru yang ini berasaskan kewujudan kerajaan dan kesatuan kebangsaan. Sistem ini bertambah kuat dengan amalan pembayaran cukai yang dikenakan kepada pusat pentadbiran. Apabila pusat pentadbiran berjalan dengan lancar dan kuasa raja dipulihkan, dengan secara automatik kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan dapat dikurangkan. Monarki baru ini dapat dilihat di negara-negara seperti Portugal, Kastil dan Sepanyol. Dalam dunia yang dilingkari kemajuan dan sains teknologi ini, cukai pendapatan merupakan salah satu sumber pendapatan negara bagi memberikan kerajaan merangka bajet tahunan. Selain itu, kerajaan juga perlu memastikan pendapatan negara boleh menampung perbelanjaan tahunan supaya setiap projek yang dirancang dapat dijalankan dengan jayanya. Seperti yang kita tahu, kutipan cukai digunakan untuk membiayai projek-projek pembangunan awam seperti sekolah, universiti, hospital, klinik, jalan raya dan lain-lain lagi. Hal ini kerana pembangunan adalah keperluan asas bagi sesebuah negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berterusan
Di samping itu, cukai boleh dikategorikan kepada dua, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung ialah cukai yang dikenakan terus ke atas pendapatan dan kekayaan mengikut akta-akta yang telah diluluskan. Contohnya, cukai pendapatan duit stem dan juga cukai ke atas keuntungan hartanah. Bagi cukai tidak langsung pula, cukai ini dikenakan ke atas individu apabila seseorang individu itu membeli ataupun menggunakan sesuatu perkhidmatan. Cukai itu merupakan kunci kepada pentadbiran yang berkesan dan kita tidak dapat lari daripadanya. Kita juga perlu memahami bahawa hasil kutipan cukai yang diperolehi daripada rakyat akan dapat dimanfaatkan dan dinikmati semula oleh seluruh rakyat Malaysia. Intihannya, Selanjutnya, cadangan penambahbaikan negara berdasarkan pada perkembangan zaman Renaissance. Dengan menaik taraf sistem ekspor dan import negara, sebagaimana zaman Renaissance yang menekankan sifat inkuiri, dapat merintis jalan kepada kejayaan dan perkembangan teknologi. Contohnya, kemajuan pergerakan teknologi pada zaman Renaissance di mana sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa berkembang luas dan seiring dengan kemajuan dalam bidang matematik, geografi, kartografi dan juga astronomi. Bagi membangunkan negara yang pesat dengan teknologi yang berkembang maju, sektor pendidikan negara harus dipertingkatkan bagi melahirkan tokoh dan para ilmuwan yang berfikiran kritis. Sektor pendidikan negara haruslah menyediakan kursus kemahiran yang pelbagai yang seiring dengan sektor pekerjaan di dalam atau luar negara. Hal ini dapat menarik minat pelajar untuk mendalami sesuatu ilmu dan sesuatu bidang, sekaligus meningkatkan sektor ekonomi pendidikan negara. Dari aspek sosial, zaman Renaissance telah menunjukkan unsur-unsur perubahan dalam gaya pemikiran dan juga gaya hidup, di mana mereka menzahirkan emosi dan perasaan di dalam elemen muzik, ukiran dan juga lukisan. Dari segi psikologi, unsur begini berjaya melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri. Oleh itu, aspek sosial amat ditekankan di dalam sesuatu pembaikan negara dengan mewar-warkan hasil seni tanah air dan juga hiburan di mata dunia. Seperti yang kita dapat lihat, hasil seni lagu Datuk Siti Nurhaliza, kejayaan beliau menjadi satu kebanggaan kepada negara sekaligus menaikkan nama negara di mata dunia. Dengan itu, keyakinan masyarakat di dalam sesebuah negara akan lebih progresif dan akan menambah baik kekurangan dalam sistem hiburan tanah air. Manusia pada zaman Renaissance amat didorong oleh semangat inkuiri. Semangat ini telah meninggalkan kesan dalam pelbagai bidang terhadap masyarakat pada zaman Renaissance. Namun begitu, zaman Renaissance bukan sahaja meninggalkan kesan terhadap masyarakat mereka, malah negara Malaysia juga mengambil iktibar dan contoh dari zaman Renaissance. Corak pemerintahan, kegiatan ekonomi dan gaya hidup yang diamalkan oleh rakyat Malaysia pada hari ini adalah contoh dari apa yang telah dipraktikkan oleh manusia pada zaman Renaissance. Dari segi politik, zaman Renaissance telah memperkenalkan sistem monarki sebagai corak pentadbiran negara. Sistem ini juga diamalkan oleh negara Malaysia untuk mentadbir dan melancarkan urusan pentadbiran negara. Pemerintahan beraja merupakan sejenis kerajaan di mana raja menjadi ketua negara. Perbezaan di antara raja dengan presiden sebagai ketua negara adalah raja menjadi ketua negara sepanjang hayatnya, manakala presiden biasanya memegang jawatan ini buat jangka masa yang tertentu. Selain itu, sistem memungut cukai atau percukaian yang diperkenalkan pada zaman Renaissance diteruskan pada zaman sekarang kerana merupakan salah satu tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Dana cukai ini digunakan untuk membina dan menambah baik kemudahan yang kita nikmati setiap hari seperti membaiki jalan raya, baik pulih tandas awam dan menyediakan taman permainan untuk kanak-kanak sepermainan. Cukai pendapatan anda juga digunakan untuk melaksanakan program kerajaan yang akan membantu orang miskin dan orang yang berkelainan upaya. Dari segi ekonomi, Malaysia juga terkenal dengan sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa yang semakin berkembang dan meluas seperti perkembangan ekonomi pada zaman Renaissance. Perbezaan di antara import dan ekspor ialah import ialah bentuk perdagangan di mana barang dibeli oleh syarikat domestik dari negara lain untuk tujuan menjualnya di pasaran domestik. Sebaliknya, ekspor menunjukkan perdagangan di mana sebuah syarikat menjual barang ke negara lain yang dihasilkan di dalam negeri sendiri. Perdagangan merujuk kepada cawangan perdagangan yang berkaitan dengan penjualan, pemindahan atau pertukaran produk dan perkhidmatan untuk pertimbangan wang.
Di samping itu, kesan baik yang dapat kita lihat di negara kita Malaysia yang telah dibawa pada zaman Renaissance ialah dari segi sosial. Semasa zaman Renaissance, masyarakat telah diajar untuk menzahirkan emosi dan perasaan mereka. Sekiranya pada zaman Renaissance, masyarakat menzahirkan emosi mereka melalui muzik, lukisan dan ukiran, begitu juga dengan masyarakat Malaysia pada hari ini. Sebagai contoh, kita boleh mengambil iktibar dari kisah pada tahun 2018 yang lalu, Dr. Rafidah Kasawi, pengasas modul RAST, beliau telah mengambil tanggungjawab dalam mengendalikan emosi kanak-kanak yang terbabit dalam kes penderaan, rogol dan liwat. Menurut Rafidah, mengendalikan emosi kanak-kanak yang terbabit dalam kes penderaan, rogol dan liwat ini bukan sesuatu yang mudah. Ini kerana kesukaran mendapatkan bahan bukti daripada mangsa menyebabkan anak-anak ini trauma dan sukar meluahkan perasaan kepada orang lain. Ditambah pula dengan rasa takut dan sakit yang membuatkan mangsa mencari jalan untuk tidak mahu berkongsi apa yang berlaku kepada mereka. Oleh itu, Rafidah mengambil alternatif dengan teknik paling sesuai adalah menerusi terapi ekspresi seni menggunakan peralatan atau medium perluahan secara kreatif dan spontan seperti melukis dan mewarna, mengukir tanah liat, bermain duh atau menghasilkan kolaj dan bermain pasir. Sekiranya pada zaman Renaissance menyatakan penzahiran emosi atau perasaan melalui muzik, lukisan dan ukiran dapat memupuk dan melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri, maka isu yang melibatkan penderaan kanak-kanak ini telah membuktikan bahawa kenyataan itu adalah sahih. Buktinya, kanak-kanak yang mengalami penderaan, rogol dan liwat ini pastinya mempunyai trauma terhadap masa lampau mereka. Namun, mereka berjaya keluar daripada zon tersebut dengan menzahirkan emosi dan perasaan mereka terhadap orang sekeliling. Dari seorang kanak-kanak yang hilang keyakinan diri akibat masa lampau yang menyesakkan, mereka berjaya membesar menjadi kanak-kanak yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi apabila mereka berani mengambil langkah untuk menzahirkan perasaan mereka. Rumusan yang dapat diperolehi ialah masyarakat zaman kini dapat membuka minda untuk meneraka ilmu pelbagai bidang. Selain itu, dapat memupuk semangat untuk mencari tahu ilmu pengetahuan di atas kejayaan tokoh-tokoh terdahulu. Perkembangan dan kebangkitan kerajaan pada zaman Renaissance telah menjadi contoh kepada masyarakat masa kini. Sekian sahaja perkongsian yang dapat kami kongsikan dalam dokumentari ini. Terima kasih.